Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita sambung kitab Idaman Penuntut, muka surat 42 Rumi, muka surat 83 Jawi. 83 Jawi, 42 Rumi. Dalam perbahasan solat berjemaah, kita baru mukadimah baru ni, awal bulan baru ni. Kita masuk berkaitan dengan sejarah solat berjemaah, sedikit hukum hakam solat jemaah. Antara yang kita bahas sebelum ni adalah solat jemaah ni fardu kifayah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan fardu kifayah, pendapat kedua mengatakan sunat muakkadah. Bezanya sunat muakkad tak buat tak berdosa. Maksudnya kalau dekat satu masjid, kalau dekat satu kawasan, satu qaryah langsung tak ada solat jemaah, maka tak berdosa sebab sunat muakkad. Itu pendapat Imam Rafi'i. Pendapat Imam Nawawi fardu kifayah, bukan sunat muakkad, fardu kifayah. Jika satu kawasan qaryah tu tak ada solat jemaah, semua berdosa. Jika ada sebahagian dah buat, maka yang lain terlepas. Fardu kifayah yang kita bahas sebelum ni lah. Dan dikatakan sini nak selesaikan, nak terangkat hukum fardu kifayah tu tak susah pun. Dia kata sekurang-kurang 2 orang, seorang imam, seorang makmum, maka lepas dah fardu kifayah di kawasan tu. Dia kata kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat fardu ain, dan kita bahas sikitlah baru ni. Dan selain nak kita kata fardu kifayah, tidak semudah kita kata fardu kifayah tu sebahagian dah buat, yang lain tak payah. Tidak semudah itu. Tak semudah itu. Tu kata kitab ni cantik sikit. Kebanyakannya dia kata bila sebut fardu kifayah, kalau dah ada orang buat, yang lain tak payah. Fardu kifayah, orang lain buat, aku tak payah. Patut aku buat, orang lain tak payah. Dia asyik orang lain aja. Jadi fardu kifayah, cukup lah tu, dah ada orang yang buat. Sedangkan tak selesai lagi sebenarnya. Dia kata maksud fardu kifayah, cantik tu hukum ni. Apa dia? Dan hukum mendirikan sembahyang berjemaah di tempat yang boleh nampak syiar Islam di sesuatu kampung. Syiar tu, dia bukan sekadar fardu kifayah je, syiar tu kena ada. Maka kita bahas sebelum ni, sebab hari tu kita bahas awal bulan hari tu. Lama sangat, jadi kita ulas sikit je.
Seumpama kalau orang pakat-pakat datang masjid surau, terpaksa sorok-sorok, terpaksa pakai baju biasa, masuk sampai surau masjid baru tukar jubah dan sebagainya, macam tu lah. Datang kena sorok-sorok, menyorok-nyorok, takut kena tembak ke takut apa tak kisahlah, tapi cuma datang sorok-sorok. Lepas tu sebahagian daripada qaryah itu telah melakukan fardu kifayah, tak selesai. Walaupun kata janji ada yang buat, tapi bukan sekadar buat, pastikan ada terzahir syiar. Itu yang syiar. Syiar yang mana syiar ni perlu ditunjukkan, yang kita bahas sebelum ni lah. Korban tu syiar, sebab tu kena buat secara berkumpulan, jangan buat seorang-seorang. Kita di Malaysia okey lagi, sebab masih lagi buat secara berkumpulan, sebab tak reti sembelih, tak reti lapar sebagainya, malas sebagainya. Okey lah, teruskan buat tu. Sebab ada tempat di negeri-negeri dengan negara-negara lain, dia buat sendiri-sendiri je. Kambing seekor, kalau yang kaya sikit lembu, dia diam je dalam dekat rumah dia, depan rumah dia buat dengan anak-beranak dia je. Lepas tu bagi sikit dekat orang, lain semua dia makan. Tak nampak syiar tu. Sebab tu kena buat syiar, macam sunat, khitan. Sekarang dah jadi tak ada kan? Tak ada dah. Syiar khitan. Apa syiar sunat ni? Syiar khitan ni apa? Nak pergi lepas sunat tunjuk kat orang? Bukan. Buat ramai-ramai biar ada program macam orang dulu buat. Kalau kita ingat lagi lah. Orang dulu buat secara meriah, bukan seorang dua, sekali buat 20-30 orang. Kembalikan balik syiar tu dan buatlah program apa. Orang dulu ada rendam dulu berendam, berusung, bagi makan macam-macam. Makan kau nak makan, lepas ni kena pantang. Ingat dulu. Itu syiar lah tu. Sekarang mana ada? Sekarang masuk kereta, keluar rumah, masuk kereta, pergi klinik, orang tak nampak. Masuk klinik, masuk dalam bilik doktor, orang tak nampak. Keluar-keluar, pegang kain gitu dah, masuk kereta, masuk rumah, lepas seminggu keluar main basikal. Manusia. Dah kan seminggu lepas baru sunat. Oh dah elok dah sebab pakai clamping tu kan. Pakai gitu dulu lain sikit lah, lama sikit lah. Pakai ubat kuning tu. Kalau ingat lagi lah. Tak, syiar tu kena ada. Barulah orang kafir tengok kita dengan respect. Kalau tak ada syiar tu, itu yang syiar tu kena ada. Kan? Mesti kena ada tu. Kepiah kena ada, serban kena ada, mesti bertebaran. Mesti kena ada kesenian. Kalau kata masjid, dia ada seni dia. Kalau kita tengok, oh masjid ni, macam mana boleh tahu masjid? Mesti ada benda tu. Apa tu? Benda tu lah yang kita panggil kesenian tadi. Tengok, ini gereja ni, macam mana boleh tahu? Tengok, ini bukan orang Islam punya ni, kita boleh tahu. Ni, ini masjid. Walaupun kita pergi kat mana-mana, ada kesenian tu. Walaupun negeri Cina sekalipun, ada rupa Cina tu, tetap kita tahu masjid. Benda tu lah. Apa istilah dia panggil apa? Seni tu. Reka bentuk tu, itu syiar tu. Kekalkan semua. Banyak lagi lah yang kita bahas sebelum ni. Nanti macam ulang balik pula. Dan mestilah dibuat tu di tempat penempatan. Jadi kita berhenti kat situ. Masa tu dah sejam dah. Waktu wallahualam. Itu yang awal bulan itu. Baik, saya nak baca balik. Kemudian kita tengok kita berhenti kat mana. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Perkataan berjemaah itu daripada bahasa Arab yang sudah terkenal dalam bahasa Melayu, maknanya kumpulan atau himpunan, jamaah. Jika kita kata saya masuk berjemaah Syekh Husin, nak bagi contoh je, maknanya saya masuk dalam kumpulan Syekh Husin. Kita dah bahas panjang lebar sebelum ni di dalam bab sembahyang, iaitu sembahyang berkumpulan. Maksud berjemaah tu berkumpulan, sekurang-kurangnya 2 orang mengandungi imam satu makmum. Asal hukum sembahyang berjemaah yang lain daripada Jumaat itu sunat muakkad, dan hukum mendirikan sembahyang berjemaah di tempat yang boleh nampak syiar Islam di suatu kampung atau suatu kawasan itu fardu kifayah. Kita berhenti kat situ. Nak cerita pasal fardu kifayah tu lah. Tak boleh buat dalam hotel. Tempat tu mesti semua orang boleh pergi. Masjid ataupun tempat yang kita panggil untuk sembahyang, masjid surau ni, semua orang boleh pergi. Dia tak boleh sebahagian orang segan nak pergi. Tak boleh, tak terlepas lagi fardu kifayah walaupun namanya masjid. Tak terlepas sebab kat situ semua orang tua, orang muda malu nak masuk. Atau semua orang muda, orang tua malu nak masuk. Atau nak masuk kena ada guide. Walaupun guide tu akan angkat palang, tapi nak masuk bukan semua orang. Kita pun dekat, alamak, situ ada guide lah. Guide tu bagi je. Dia bagi je, mana? Surau, masjid, dia kat je. Ada tempat belah lembah Kelang kan. Dia bagi je kalau kata nak pergi tengok pakai macam nak pergi surau masjid, dia benarkan je masuk.
di perumahan tu, tapi tak semua orang masuk, maka tak terlepas fardu kifayah. Tak terlepas. Pergi buat di hotel, kemudian ada surau atau surau bawah tu, kadang-kadang ada sembahyang Jumaat lagi kat hotel tu. Siapa orang berani masuk kat pintu hotel tu untuk masuk pergi surau kat belakang? Tak semua. Tak semua. Maka dengan sebab tu tak terlepas fardu kifayah. Tu bahaya juga tu. Itu maksud syiar tadi. Syiar mesti kasih nampak. Okey? Wajib, kita berhenti kat situ. Wajib secara umum atas laki-laki yang merdeka. Wajib secara umum atas laki-laki yang merdeka. Pertama, fardu kifayah ni bila sebut fardu kifayah tu wajib. Wajib yang mana wajib bila buat dapat pahala wajib. Kita kata fardu kifayah je, dia lebih besar daripada sunat. Fardu kifayah ni lebih besar daripada sunat. Cuma bukan wajib atas setiap orang. Kalau wajib atas setiap orang dia panggil fardu ain. Dia kata pertama wajib atas lelaki yang merdeka. Pertama lelaki, bukan perempuan. Ni solat jemaah ni. Kita cerita solat jemaah. Maka perempuan, kalau dia Nabi pernah pesan kepada para sahabat supaya jangan larang orang perempuan untuk datang ke masjid. Tapi lebih baik mereka di rumah. Dari segi hukum lebih baik di rumah. Tapi kalau dia datang jangan halang. Jangan halang dia kata. Tapi dia orang gaji nak. Perempuan gaji. Okey. Tu kadang-kadang itulah. Kita tengok kadang-kadang yang bukan hal dia, bukan sepatutnya dia tu rajin. Yang sepatutnya tak rajin pula. Dia gitu. Solat fardu pertama wajib atas lelaki yang merdeka, lelaki. Bila bila disebut solat berjemaah, maknanya solat fardu solat sunat tak termasuk. Lelaki yang merdeka. Bila sebut lelaki yang merdeka, lelaki tu maksud dah ada akal dan dah balik. Akil balik. Itu kewajipan fardu kifayah ada dekat dia. Pertama merdeka. Kalau sebut merdeka bukan hamba. Itu kita skip sebab tak ada dah hamba sekarang. Yang tinggal di tempatnya. Maksud yang tinggal di tempatnya masuk mukim. Mukim, yang bermukim, yang tinggal. Dia macam ni. Yang tinggal di tempatnya dengan maksud mukim adalah bukan musafir. Itu maksud dia. Bukan musafir. Sebab kita ada 3 istilah. Saya tak nak panjanglah bab tu. InsyaAllah kita akan masuk bab tu nanti. Dalam bab solat jamak qasar nanti. Dia ada 3 status. Pertama dia status mastautin, mukim, satu lagi musafir. Mastautin ni yang boleh kira 40. Mukim tak boleh kira 40. Walaupun dia dah duduk tempat tu 30 tahun dah duduk di tempat itu, tak boleh kira 40. 40 ni apa ni? Solat Jumaat. Tapi dia wajib sembahyang Jumaat, cuma dia tak boleh kira 40 dalam bilangan 40. Dia panggil mukim. Yang satu lagi dia panggil musafir. Seorang yang dalam perjalanan, kalau dia berhenti pun tak lebih daripada 3 hari. Itu musafir. Jadi kita nak panjang bab tu, cuma nak bagi tahu dia kata kat sini fardu kifayah ni bagi siapa? Yang tinggal di tempatnya. Yang mukim, bermaksud bukan musafir. Maka kalau orang musafir boleh tinggal solat jemaah. Maknanya yang ramai-ramai tinggal mungkin musafir. Sangka baik. Musafir. Tak datang pun. Okey, habis kat situ. Maka ada tuntutan fardu kifayah. Jadi sekarang ni mereka berdosa ke sebab mereka tak buat, sedangkan mereka bukan musafir, mereka mukim. Tak berdosa lah. Sebab apa? Kita nak buat ni. Orang ni nak buat ni. Sebab apa? Kan kata sebahagian buat, 2 orang je buat solat jemaah, yang lain lepas. Sebab tu saya sebut sebelum ni. Patutnya orang yang tak datang solat jemaah, dia kena sangat berterima kasih dengan orang yang datang solat jemaah. Sebab kau lah, sebab kau orang ni lah aku dah tak berdosa. Kalau bukan sebab kau orang, aku berdosa. Nak harapkan aku, malas. Ya, bila tak datang tu malas. Ataupun buatlah alasan bagi cantik, ada kerja, busy, isteri takut duduk seorang-seorang kat rumah. Zaman sekarang zaman berbahaya, colek-colek. Buat apa nak buat alasan pun. Malas tu. Itulah. Jadi dia kena berterima kasih pada orang datang. Sebab lepaskan dosa dia. Sebab tapi kadang-kadang jadinya pelik tak? Tengok orang surau masjid tu, tengok macam nak terekam. Kadang-kadang setengah tempat. Maka kena terima kasih sebab mereka telah melepaskan fardu kifayah. Dosa aku dia dah lepaskan. Ada pakaian untuk menjaga maruah. Oh, ini sangat cantik Tok Guru kita tulis ni. Cuba perasan. Ada pakaian untuk menjaga maruah. Kita tahu pakaian ni untuk apa sebenarnya? Tutup aurat kan? Tapi dia kata bukan tutup aurat, untuk menjaga maruah. Oh, saya seronok betul baca ni. Wajib solat berjemaah jika ada pakaian untuk menjaga maruah.
Bukan jika ada pakaian untuk menutup aurat. Takkan nak keluar rumah solat jemaah tak tutup aurat kalau tak ada pakaian. Bukan masalah tutup aurat ataupun tidak. Masalah untuk menjaga maruah. Jadi kita dapat faham, pakaian untuk menjaga maruah berbeza dengan pakaian untuk menutup aurat. Dua perkara yang berbeza. Jadi seseorang yang ada pakaian untuk tutup aurat, tapi dia masih lagi terlepas fardu kifayah solat jemaah, walaupun dia ada pakaian untuk tutup aurat, kerana pakaian dia tak dapat menjaga maruah dia. Macam mana? Maqasid syar'iyah ada 6. Jaga apa? Nyawa? Apa? Jaga nyawa, jaga agama. Jaga agama dulu lah, nombor 1. Jaga agama, jaga nyawa, jaga nasab. Nasab tu keturunan. Kenapa? Apa maksud maqasid syar'iyah? Syar'iyah ni hukum hakam. Maqasid ni maksud lah. Tukar sikit je baris. Kita maqasid apa? Entah. Maksud tu maqasid lah, tukar baris je. Maqasid syar'iyah tu syarak tu hukum hakam. Maksud hukum hakam. Kenapa hukum hakam ni ada? Kerana ada maksud dia. Pertama, jaga agama. Sebab tu orang murtad kena pancung. Sebab maqasid syar'iyah ni jaga agama. Kemudian jaga nyawa. Jaga nyawa. Kenapa tak boleh bunuh diri? Kenapa tak boleh buat sesuatu? Sebenarnya jaga nyawa. Itu maqasid. Itu kata haram bunuh diri. Kenapa haram? Maqasid syar'iyah, jaga nyawa. Okey. Dah banyak lagi lah contoh, kita ambil sikit-sikit. Antaranya jaga nasab, jaga keturunan. Maqasid syar'iyah. Kenapa tak boleh? Tak payah kahwin lah. Buat perjanjian aja macam orang putih. Kenapa perlu ada nikah gitu gini? Jaga nasab. Supaya tahu ayah dia mana, anaknya mana. Nanti kan tak tahu anak aku kot. Tengok muka macam lain sikit. Rambut kerinting, aku rambut lurus. Jadi pelik lah. Jadi tak tahu ni siapa nak bagi nafkah, tak tahu. Sebab itu wajib kahwin. Kalau nak bersama lelaki perempuan, wajib kahwin. Gitu betul. Dia tak boleh main gitu ke? Tak boleh. Kerana apa? Kerana nak jaga nasab, keturunan. Kemudian jaga akal. Sebab tu kenapa tak boleh minum arak? Minum arak sikit pun minum, bukan jadi apa pun, minum kat rumah aja. Maqasid syar'iyah je kerana nak jaga akal. Minum arak macam tu juga isap dadah. Jaga harta. Boleh juga. Ada waktu-waktu tertentu kita dibenarkan untuk tak semayang. Malah Jumaat pun boleh tinggal kerana nak jaga harta. Adalah keadaannya. Kerana nak jaga harta. Kemudian yang terakhir, yang keenam, jaga muru'ah. Yang ni kita nak bahas. Jaga maruah. Setiap perkara yang disyariatkan untuk menjaga 6 perkara tadi supaya terbela. Jadi dia sebut sini ada pakaian untuk menjaga maruah. Kerana ada pakaian walaupun tutup aurat, tapi dia satu pakaian yang tidak layak kerana akan menjatuhkan maruah, tapi tutup aurat. Contohnya, dia ada kedudukan dalam masyarakat, YB ke, menteri ke, ketua ke, imam ke, ada kedudukan lah dalam masyarakat, ada sedikit lebih tinggi kedudukan dalam masyarakat. Pakaian dia semua hilang, kena rompak rumah dia. Yang ada seluar jin, baju bola, topi sudu. Okey. Buat contoh. Sekarang ni dah masuk maghrib. Dia memang ahli masjid surau lah. Yang lain semua tak ada. Takkan nak pakai kain langsir. Kain langsir ada. Yang ada tu aja. Okey. Kalau nak kira, kalau ada di situ buat solat jemaah, selesailah, dia boleh tak pergi sebab ada yang lain buat. Katalah tak ada, dia memang dia 2 orang, 2-3 orang ni je buat. Tiba-tiba dia ada masalah. Dia kena buatlah, masalah apa pun. Yang penting dia tak ada pakaian dah. Yang ada tu je anak dia punya. Seluar jin, koyak-koyak sikit. Baju bola ke, baju gambar tengkorak ke, lepas tu topi sudu. Kepiah-kepiah semua perompak ambil. Buat contoh. Maka tak adalah solat jemaah di situ kerana dia tak ada dosa. Tak dosa. Tu sebab tu itu satu. Kenapa? Kerana dia bukan tak ada pakaian untuk tutup aurat. Ada pakaian untuk menjaga maruah. Sekarang dia tak ada pakaian untuk menjaga maruah. Cuba bayang imam pakai gitu. Belakang ni krokodil kat belakang. Pakai topi sudu, saya ingat pusing balik. Cuba bayang kan. Lepas tengok seluar. Seluar macam rock dulu kan. Ni kan ada yang orang buat benda elok aja, dia buat kasih. Faham? Ataupun pakaian yang menjatuhkan maruah dia lah. Pakaian yang tak layak bagi dia. Dia ada kedudukan dalam masyarakat. Semua
pakaian lelaki kena curi. Kena rompak tadi. Yang tinggal baju kelawar bini dia. Memang kalau orang biasa pakai kena kutuk sehari dua je. Tapi kalau Pak Imam pakai 2 bulan jatuh, maka dia pun tak datang solat jemaah. Kalau dia tak datang, ada orang lain buat, selesai lah. Sebab kan fardu kifayah. Kalau dia tak datang dan tak ada orang lain buat, sepatutnya dia berdosa. Dia tak berdosa. Orang lain yang berdosa. Dia tak berdosa. Kerana tak ada pakaian yang layak, tak ada pakaian untuk menjaga maruahnya. Macam tu lah contoh. Ataupun ada yang tinggal kain kuning macam Tok Chow, takkan nak pakai kain tu untuk pergi jemaah. Yang tinggal jubah Kristian, ada kan jubah yang style Kristian tu, yang ada kepiah kecil yang copek atas tu, yang orang Yahudi pakai tu. Tak boleh, manalah tu ada kat rumah ada gitu. Bila dia pakai gitu, sedangkan dia ada kedudukan dalam masyarakat, dia pergi macam tu, maka menyebabkan jatuhlah maruah dia. Maka bila dia tak datang solat jemaah, sepatutnya berdosa jika jemaah tak ada di situ. Tapi dia tak berdosa, orang lain yang berdosa. Kerana dia tak ada pakaian untuk menjaga maruah. Sebab tu saya sebut kat sini, memang cantik. Ada pakaian untuk menjaga maruah, bukan ada pakaian untuk menutup aurat. Sahabat Nabi dulu, ada satu ketika dia tak datang solat jemaah. Tak datang. Kemudian sahabat lain dah risau. Akhir sekali dia sebelum pergi ke rumah dia, akhir sekali, oh tak apa, dia datang. Tanya dia kenapa dah lama tak datang. Tak lah, mungkin seminggu macam tu kot. Dia kata kat rumah dia, isteri dia tak ada pakaian untuk semayang. Jadi sebab tu kalau dia semayang, ni pun nak balik kan, isteri tengah tunggu kat rumah. Pakaian ada, tapi pakaian untuk semayang tak ada. Tak tahulah macam mana pakaian, sampai kan tak ada pakaian. Macam tu sendiri, tak ada pakaian. Jadi dia sebab tu tak datang, kerana kalau dia pakai, pakaian dia tu tak layak bagi dia, ataupun menjatuhkan maruah. Tutup aurat. Pakai kain tutup aurat. Nak datang semayang pakai kain plekat, lepas tu pakai singlet ke baju pagoda okey juga, yang baju yang berlubang, baju singlet dalam berlubang tu. Boleh. Ramai je orang keluar rumah sapu depan rumah pakai baju kain macam tu. Ada je, tapi kalau pergi dia sebenarnya menjatuhkan maruah. Maka oleh kerana itu terangkat fardu kifayah dekat dia. Itu pun jika tak ada orang buat kat situ. Kalau dah ada 2-3 orang buat, lepas jugalah. Tapi ada keadaan juga, alang-alang kita cerita tentang pakaian ni, tentang maruah dan pakaian ni, ada keadaan juga dia terbalik. Iaitu untuk menjaga maruah, solat telanjang. Tadi untuk kerana dia tak boleh menjaga maruah dia, pakaian dia tak ada, maka dia dibenarkan untuk tak sembahyang jemaah. Ada keadaan juga yang mana untuk menjaga maruah dia, sembahyang telanjang. Macam mana? Contohnya, apabila katalah dia memang tak ada pakaian. Kita buat contoh yang logiknya, kena rompak tengah jalan lah kot. Gitu lah kot. Dia kat luar ke, macam mana buatlah contoh macam ni. Yang penting dia tak ada pakaian. Langsung pakaian dia tak ada, telanjang. Mungkin telanjang berjemaah ramai-ramai kena rompak ke macam mana, tak tahu. Lepas tu, waktu nak sembahyang, seorang ni, dia ada pakaian, dia nak bagi. Nah, aku bagi lah. Kau nak sembahyang kan? Ambil lah, aku bagi. Bagi hadiah, sedekah. Itulah apa istilah pun. Ambil. Kita nak sembahyang ni, adakah wajib terima? Dia kata tak wajib. Pandai dia. Adakah wajib terima? Ni telanjang ni. Kalau sebab apa? Dah tak ada pakaian. Kita bukan nak ambil peristiwa tu, kita nak ambil hukum tu. Adakah wajib terima? Logiknya kena terima lah. Kau tidak sembahyang telanjang, tidak, pekah selesai lama dah, tak wajib ambil. Habis tu sembahyang telanjang, sah dan tak perlu qada. Kenapa? Kerana dia bagi. Tapi kalau dia kata ambil pinjam, wajib ambil. Nak ambil pinjam, nanti pulang boleh sembahyang dulu pinjam. Sembahyang telanjang bogey apa. Dia pun wajib ambil. Kata, oh tak nak. Warak terlebih warak. Tak apa. Aku sembahyang telanjang ni. Sembahyang dia tak sah, berdosa. Dia kena ambil. Apa bezanya? Kerana nak jaga maruah. Jika pinjam, dia tak menjatuhkan maruah. Tapi kalau bagi, dia boleh menyebabkan akan diungkit akan datang. Kau ingat tak dulu? Sekarang kau dah jadi menteri kan? Kau ingat tak dulu? Masa kau telanjang tu, siapa yang bagi kau kain? Aku nak projek lagi ke? Contohlah. Dia boleh pungkit. Tapi kalau bagi pinjam, kita pulang balik, dia tak boleh kata, kau dulu aku yang bagi pinjam. Aku pulang balik.
maka tak jatuh maruah di situ. Kerana tu hukum fiqhnya, jika keadaan telanjang, ada orang nak bagi kain, ambil kain, tak wajib terima. Sunat, boleh nak terima, sunat terima, tapi tak wajib terima. Tapi kalau orang nak bagi pinjam kain, wajib terima. Saya nak bagi sedikit perbahasan tentang maruah dan pakaian sikitlah. Dalam suratnya. Dan kalau kata ramai-ramai pakat telanjang ni, adakah dituntut untuk solat jemaah juga? Katalah ramai-ramai pakat kena rompak ramai-ramai ke, buatlah contoh macam mana pun. Habis macam mana kita ni dah masuk waktu dah ni, pakat-pakat telanjang tak ada. Ini punya perompak dia ambilkan spender sekali. Buatlah contoh, nak hukum je, bukan nak cerita tu. Sekarang ni sembahyang seorang-seorang lah. Mengikut mazhab Syafi'i, sunat sembahyang jemaah juga. Mengikut mazhab Hanafi, sembahyang seorang-seorang. Mazhab Syafi'i sembahyang berjemaah juga. Cuma imam dan makmum kena duduk sebaris. Tak boleh makmum duduk belakang, imam duduk belakang. Motor hijau makmum dia tengok masa tak boleh. Dan haram melihat aurat ketika itu. Kesembahyang tu haram tengok aurat orang. Haram. Iyalah tengok aurat orang tengok aurat kita, dia tak boleh tengok. Kalau ter tu nak macam mana, tapi kalau sengaja tengok hukumnya haram. Tak boleh tengok. Dan sembahyang disunatkan untuk jemaah. Faham? Tuntutan berjemaah, solat jemaah ni sampai macam tu sekali. Telanjang semua pun tetap ada tuntutan solat jemaah pada mazhab Syafi'i. Nak beritahu kuat aja. Bezanya imam dengan makmum, imam duduk sini, makmum duduk belakang sikit. Macam sembahyang dua orang tu kan. Tapi macam tu. Imam duduk depan sikit. Kita kata sejengkal lah. Sikit je. Imam tu ada tuntutan. Cuma sembahyang seorang pun boleh. Tapi mazhab Hanafi tidak, sembahyang seorang. Sebab nak, dan masa sembahyang tu semua kena kepit habis. Kepit sekepit-kepitnya. Habis cerita tentang maruah dan pakaian. Dan tiada uzur menunaikannya. Biasalah, kalau dia ada penyakit berjangkit, maka takkan nak datang sembahyang jemaah lagi, maka teruzurlah dia daripada. Sebab tu time Covid hari tu, time PKP itu kan, masjid tak buka, tak berdosa. Kalau nak kira semua berdosa. Tapi kenapa tak berdosa? Kerana penyakit berjangkit. Itu pun ada juga kan untuk AJK saja apa kan, nak lepaskan juga. Hakikatnya sebenarnya kalau tak buat solat jemaah pun tak apa. Kerana penyakit berjangkit tadi. Contohnya penyakit berjangkit itu uzur. Ataupun dia tu lumpuh. Bila dia lumpuh, dia duduk kat rumah. Dekat kawasan dia tak ada solat jemaah. Sepatutnya berdosa. Dia tak berdosa sebab dia uzur. Teruzur kewajipan solat berjemaah. Apabila solat jemaah tu apa? Apabila dikerjakan oleh seorang imam dan seorang makmum, gugurlah dosa orang lain yang di dalam tempat itu. Dia kata ni. Seorang imam, seorang makmum buat dekat surau masjid satu tempat, di dalam qaryah tu, yang lain terangkat dosa. Jadi kena terima kasih banyak-banyak pada orang yang melepaskan fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang terbaiknya kita yang melepaskan fardu kifayah orang. Tu yang terbaiklah. Tapi orang yang tak boleh nak buat fardu kifayah ni, maka berterima kasihlah. Kalau ada orang yang dia dah yang menguruskan mandi jenazah, kapan ni fardu kifayah, tanam sebagainya, terima kasih kat dia. Kerana itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Macam solat berjemaah juga. Orang laki-laki berjemaah di dalam masjid, orang laki-laki berjemaah dalam masjid lebih baik. Lebih baik itu maksud lebih afdal. Dan hasillah fadilat berjemaah dengan seorang imam dan seorang makmum. Diulang balik benda yang sama. Orang lelaki berjemaah dekat masjid lebih afdal daripada berjemaah di rumah. Orang lelaki lebih afdal berjemaah dekat masjid berbanding berjemaah dekat rumah. Yang mana dia berjemaah dekat rumah, dekat masjid pun ada jemaah. Kalau dia jemaah kat rumah, ada masjid, menyebabkan masjid tak ada solat jemaah, dia semayang kat rumah tu sah, jemaah dia okey, tapi tak terlepas fardu kifayah. Sebab yang dikatakan terlepas fardu kifayah ni bukan di rumah. Kita tidak diajar untuk masing-masing solat jemaah kat rumah sebab nak ajar anak dan isteri. Ada orang bagi alasan tu, kenapa? Yalah dah lama dah datang surau masjid dah, baru 2-3 bulan dah. Duduk rumah pula 2-3 bulan. Alah semayang anak isteri. Nampak macam baik kan? Kita tak diajar gitu. Cuma kalau di tempat tu dah ada solat jemaah, tak berdosa lah. Tapi kita tak diajar. Para sahabat dia datang solat dengan Nabi, lepas habis tu dia balik cepat-cepat untuk mengimamkan anak isteri dia. Istilah yang dia panggil solat mu'adah. Solat mu'adah. Solat fardu 5 kali sehari, tak boleh buat 6. Buat 6 haram. Sebab fardu 5. Nak buat yang lain sunat.
witir ke, duha ke, solat sunat apa, buatlah. Tapi inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu adalah dah ditetapkan berapa dan waktu pun dah tetap. Sembahyang zuhur sekarang berdosa dengan masuk qada lah, itu pun jika ditinggal dengan sengaja. Tak boleh, dia ada waktu yang ditetapkan. Nak sembahyang sehari 6 tak boleh, haram. 7 haram, 8 haram. Nak juga macam mana? Sembahyang sunat banyak mana pun 5 tetap 5. Tiba-tiba ada sahabat ni, dia buat gitu, lepas dia sembahyang subuh, dia sembahyang subuh balik kat rumah, maka boleh, istilahnya solat mu'adah, solat yang diulang. Banyaklah keadaan solat diulang ni. Mula-mula dia solat seorang, lepas habis sembahyang seorang, dia tengok ada jemaah lain pula datang, maka sunat dia sembahyang sekali lagi, nak solat mu'adah. Tapi ada syarat-syarat dia, ketat juga syarat dia. Dia kena wajib berjemaah sebagainya lah. Ataupun dia dah solat jemaah, tiba-tiba datang satu bas, tok-tok guru semua datang, nak balik kampung, nak balik pergi mana ke, nak pergi mana-mana perjumpaan, singgah dekat masjid kita, pakak-pakak tok guru sembahyang balik, sebab kita dah habis sembahyang, sunat sembahyang lagi, kerana sembahyang yang kedua itu lebih baik daripada sembahyang pertama dari segi jemaah, maka sunat untuk sekali lagi. Istilah dia panggil solat mu'adah. Itu pun hanya boleh buat sekali, 2 kali 3 kali tak boleh. Zuhur, asar, maghrib, semua sekali. Dengan syarat solat yang pertama berbanding solat yang kedua, solat kedua lebih baik. Solat pertama dengan kedua, yang kedua lebih baik dari segi keadaan tu. Kita dituntut untuk sembahyang di surau masjid, kemudian barulah sembahyang di rumah. Kalau nak berjemaah dengan anak isteri. Ramai orang dia akan sembahyang berjemaah di rumah dan terus dia ajar mengaji anak dia time maghrib. Lepas tu dia datang isyak. Ada orang buat gitu. Itu kita tak dituntut gitu. Itu bukan caranya. Tapi tak salah, tak berdosa lah. Cuma itu bukan caranya. Bukan cara gitu. Sebab kita berjemaah di masjid. Ya. Contoh kalau satu masjid tu surau kan 5 waktu kan. Dia hidup 2 waktu je. 3 waktu lah maghrib. Yang 2 waktu ni terlepas dari segi. Okey, betul juga. Biasanya benda perkara ni berlaku dekat surau-surau yang macam kalau kata orang kerja luar. Macam dekat apartment ke flat ke apa, kat bawah tu ada surau. Dia hidup subuh, maghrib, isyak. Kadang-kadang subuh pun tak hidup. Maghrib, isyak je hidup. Di satu qaryah tu memang itu je ada. Adakah terlepas? Tak terlepas. Tapi saya dah sebut awal-awal tadi, Imam Rafi'i kata sunat muakkad. Sunat muakkad tak dosa. Sebab khilaf. Tak boleh kita nak kata berdosa. Tapi Imam Nawawi kata memang tak boleh pun, tak terlepas. Siapa yang berdosa? Dan tengok pula. Okey, bila dia yang tidak terlepas fardu kifayah dan berdosa, siapa yang berdosa? Yang pertama, siapa ada di situ berdosa? Kita keluar kerja tak dosa. Sebab kita bukan ada kat situ. Siapa yang ada kat situ? Anak kita yang umur 15, 16. Dia budak lagi, tingkatan 4. Dah balik weh. Yang tak balik tak apa. Sebab tadi akhir balik tadi. Dah balik. Semua tu yang berdosa. Yang ada rumah tu. Yang tak uzur yang tadi tu. Tak ada masalah, dia tak datang. Dan biasanya, kalau tempat kerja gitu, anak-anak kita lah. Dia orang lah berdosa. Mengikut pendapat Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata, solat berjemaah sunat muakkadah. Jadi, ambil pendapat tu. Tak dosa. Cuma yang terbaiknya hidupkan juga. Di situ pun ada sedikit lah semangat kita. Berdosa tu kan ada semangat sikit. Ini kadang-kadang tak dengar azan pun. Ada surau kat bawah, tapi azan pun tak dengar. Sebab ala sunat kan, ada sunat. Padahal kalau kita ambil hukum, tak ada gini. Bila Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dua ni memang ulama besar mazhab Syafi'i. Dan dua ni atas rahmat Allah, dua ni sentiasa tak sama. Bukan boleh kata majoriti tak sama. Dia sama Syekh Ramli Ibn Hajar, sama juga. Itu lebih dekat lagi dengan kita, Syekh Ramli Ibn Hajar. Dia sentiasa clash. Dengan sebab mereka clash lah kita dapat rahmat. Kerana Imam Malik kata, khilaf di kalangan umat Nabi ni semua adalah rahmat. Inilah rahmat. Sentiasa clash. Yang ni kata boleh, yang ni kata tak boleh. Yang ni kata tak boleh, yang ni kata boleh. Yang ni kena batal, yang ni kata sah. Lega kita. Itu masalah fiqh. Masalah fiqh selalu saya ulang. Masalah fiqh kadang-kadang luas. Kadang-kadang masa buat tu tak tahu pun mazhab apa. Lepas dah buat baru tahu tak sah sembahyang ke ibadah kita, baru tahu tak sah. Tapi lepas pada tu kita rupanya mazhab lain ada. Ketika buat tak ada fikir pun mazhab lain. Boleh. Dalam masalah fiqh dia sangat luas. Kaedahnya idza dhaqal amru ittasa'a. Bila satu-satu pekerjaan agama tu terkepit, luas. Bila dah luas, dah selesai masalah, kepit balik, sempit balik.
Sebab tu kita kata babi boleh makan kalau nak menyelamatkan nyawa, tinggal semayang boleh kalau nak selamatkan nyawa, di doktor ke apa ke. Takkan dia nak tinggal pembedahan jantung tu, kan? Bunyi tak semayang lagi ni, dia duk 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 tut tut tut, semayang wajib, tinggal 10 minit lagi, dia ambil untuk semayang, habis semayang game over lah, ting dah. Macam mana? Maka tinggalkan semayang. Nak selamatkan orang lemas, apa-apa lah. Nak selamatkan manfaat, menghilangkan manfaat anggota ke. Kalau apa-apalah, tak boleh ni, busy no, apa, ada orang nak beranak, nak tolong dia, tak sempat semayang ni. Tinggal semayang. Sebab apa? Idza daqal amru ittasa'a. Bila dah terkepit, dia akan jadi luas. Itu fiqh. Saya selalu sebut itu fiqh. Tapi hati-hati. Dalam masalah akidah dan masalah tasawuf, dia tak ada sempit ke, tak ada. Dalam masalah tasawuf, ikhlas wajib, mesti ikhlas. Sifat mahmudah penuhkan dalam hati, mazmumah buang. Ada takabur, riya, sum'ah, ujub, buang. Tiba-tiba dia ada dulu, sekarang dah tak ada dah, tapi dulu dah ada. Bila ada tu dosa. Tak apa, mungkin ada khilaf. Ada sebagian ulama kata ujub tu boleh gitu. Tak ada. Ujub dah dosa, habis, pergi tak kembali dah. Pekah ni dia boleh lagi. Sama juga bab akidah. Salah faham tentang ketuhanan, maka ibadah dia buat kadang ada keadaan tidak diterima, ataupun tak makbul, tak diterima, sah tapi tak diterima. Ada keadaan wajib qada balik kerana i'tiqad, pegangan dia tu pegangan kufur. Pegangan Allah tu ada, dikata dia berpegang sebelum ni, Allah tu mungkin ada kat situ, ada kat sini ke, macam tu kan. Dia mana tahu? Orang mana tahu pegangan dia dalam hati dia. Dia kata Allah ada dekat arash, sebab arash tu besar, atau tu ada kursi, Allah duduklah kat kursi tu. Kadang-kadang Allah turun duduk, Allah yang kita duk sembah tu Allah adalah kat depan ni. Kenapa kita tak nampak Allah? Nampak sebab Allah sangat besar. Allahu Akbar kan, Allah besar. Bila besar sangat kan tak nampak. Buktinya kita ambil, kita letak mata kita kat dinding, kan tak nampak dinding. Dia buatlah apa-apa, mana tahu dalam kepala dia. Dia pegang gitu. Itu sembahyang dia semua tak sah, wajib qada. Wajib qada. Itu bab akidah, dia tak boleh. Ada pendapat ulama mengatakan tak, habis. Bab sifat mazmumah yang ada dalam hati tak ikhlas, maka tak diterima Allah. Dia semayang kerana terpaksa, kerana tak ikhlas, bukan lillahi ta'ala, tak terima dah. Dulu, sekarang ikhlas, tapi dulu yang tak ikhlas sebab tak mengaji lagi, tak terima juga. Waktu semayang tu tak ikhlas kerana kita lillahi ta'ala kan, kerana Allah Ta'ala. Maka dia pun semayang tanpa ikhlas dengan sebab terpaksa sebagainya, tak diterima. Bukan tak sah, fiqh sah, cukup rukun, cukup syarat sah. Dia saja nak selit ke situ. Jadi jangan kita seronok dengan fiqh, kita fiqh. Jangan seronok dengan fiqh semata-mata. Fiqh ni memang seronok, tapi pastikan akidah tu betul, pastikan sifat-sifat atau dia panggil cara bermuamalat dengan hati tu, pastikan sekali. Hebat fiqh tapi penuh ujub takabur, aku yang paling hebat sekali, semayang dengan rukun, syarat, sunat semua cukup, dengan cara angkat semua aku belajar, aku yang paling lebih kat sini. Tak ada lah, habis. Masalah Allah, masalah sah memang sah, masalah terima, syarat qabul dia panggil, itu cerita lain. Syarat sah cerita lain, syarat qabul cerita lain. Cerita lain-lain sikit tu. Kepada makmum, sambung lagi, kepada makmum dihukumkan dapat berjemaah beserta dengan imam, dia tulis dalam kurungan, lain daripada Jumaat, selagi imam belum memberi salam yang pertama, meskipun ia belum sempat duduk bersama imam. Untuk dapat berjemaah, dia bagi tahu bukan mestinya imam takbir, makmum takbir. Itu dia panggil makmum yang mendapat takbiratul ula. Pahala sangat besar, pahala sangat besar. Ada gangguan ni, sabotaj apa? Pilihan raya dah habis ya, sabotaj benda lagi. Okey, hilang. Ada gangguan tadi ni, masuk kot ni kot. Ni ada jin apa ni. Okey. Kepada jadi bila berjemaah tak semestinya imam takbir, makmum takbir. Itu kalau imam takbir, makmum terus takbir, namanya makmum tadi dia dapat satu pahala lebih lah yang lain, iaitu dia panggil pahala takbiratul ula. Takbiratul
ihram mengiringi imam, tu pahala besar. Sahabat Nabi, dia pernah tertinggal takbiratul ula dengan Nabi. Pernah. Dia dapat ketika Nabi dah baca surah. Dia dapat, tapi bukan masbuk pun. Sempat baca Fatihah. Cuma dia imam Allahu Akbar, dia tak, dia ada dalam perjalanan. Kenapa gitu? Kerana dia sedang mengira, dia tengah audit unta yang baru balik daripada Syam, Syria lah sekarang, daripada Syam, berniaga. Dia audit 400 ekor unta dengan barang dagangan yang telah dijual di sana, dan bila dapat untung di sana, beli barang di sana untuk bawa balik ke Madinah. Biasalah import export. Itulah import export. Itulah caranya. Cara sahabat Nabi berniaga. Bawa banyak-banyak barang, pergi ke satu tempat, jual dengan harga pasaran. Jangan jual murah, jangan harga pasaran. Jangan rosakkan pasaran. Bila dah dapat modal, jual murah. Modal dah dapat, jual murah. Maka dengan niat supaya orang yang tak ada duit, miskin-miskin ni boleh beli pula. Pahala lagi dapat situ. Tapi dapat lambat sikit lah. Mungkin seminggu mungkin 2 minggu, lambat lah. Kemudian habis dapat duit, jangan enjoy. Ambil duit pula tu, beli pula barang yang ada kat sana yang tak ada dekat tempat dia. Penuhkan unta, bawa balik. Baki tu, itulah untung. Jual pula kat sini. Oh, ini rare ni, ini barang-barang jarang-jarang dapat ni. Barang-barang ni jarang dapat ni, jauh nak pergi. Jual dengan harga pasaran di tempat dia. Bila dah dapat modal, jual murah-murah. Murah-murah tu kita katalah potongan 30% ke. Pandai-pandai lah berniaga. Kita bukan orang berniaga, pandai-pandai nak buat macam mana pun. Ahli kami kita akan bagi sebanyak 50%. Gini kan. Okey. Lepas tu dapat duit, beli barang, bawa pergi balik ke sana, dan begitulah seterusnya. Import export. Ketika makin lama sampai 400 ekor unta penuh dengan barang, nak audit tu lama, nak audit. Sangat lama nak audit. Jadi cerita sambungannya selepas ini. Nak azan dulu. Azan? Dah masuk. Sambungan lepas azan. Jangan bangun, jangan ke mana-mana. Kekal duduk. Sambil-sambil kita repair ni kenapa jadi gini. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله. لا حول لا حول ولا قوة. Allah.
La ilaha illallah Allahumma rabbana wassalatu sambung cerita tadi. Lepas pada tu tak dapatlah, bukannya masbuk pun, tak dapat sikit je. Imam baca surah baru dia masuk. Kemudian dia kata kat Nabi, aku rasa nak aku telah tinggal takbiratul ihram tadi. Rasa sangat rugi. Ginilah, aku infakkan 400 ekor unta fisabilillah buat perang ke apa. Adakah dapat cover balik takbiratul ihram tu? Takbiratul ula je. Nabi kata tak dapat. Tak dapat cover pahala. Ginilah, barang-barang yang ada tu aku infak sekali. Tadi barang ambil, infak sekali. Dapat tak? Tak dapat lagi. Setiap satu ekor unta ada seorang hamba untuk bawa. Aku berdekakan lillahi ta'ala. Dapat cover? Tak dapat cover. Akhirnya Nabi kata, jika engkau ambil seluruh dunia dan isinya, engkau infak fisabilillah, tetap tak dapat pahala sama dengan takbiratul ula dengan imam. Itu para sahabat. Macam saya kata, kita ni masbuk, ada rasa bersalah tak? Masbuk ni masbuk. Kalau dapat imam amin masuk, memang rasa tak rasa apa. Kalau dapat rakaat yang kedua masbuk, dapat tahiyat akhir, alhamdulillah lagi. Lepas habis sembahyang, agak-agak ada tak wildfire kat luar tu, kita infak fisabilillah tak? Alah tak apalah, motor yang kat rumah tu, Honda EX5 tu, tak ada. Alah tak payahlah, iman kita tahap mana sangat. Ada tak masuk RM10 dalam tabung? Paling kurang tau. Kenapa masuk RM20? Biasa masuk sikit aja. Sebab aku tadi masbuk 2 rakaat. Kenapa masuk RM40? Jarang orang masuk RM40 ni. Sebab aku masbuk 4 rakaat. Maksud langsung tak dapat rakaat. Kenapa masuk RM50? Sebab aku dapat ketika iman tahiyat baru aku masuk kat situ. Langsung tak ada 4 masuk. Kalau kita didik diri kita macam tu, tak ada masuk lah. Kita kan mata duitan. Jadi nak selamatkan duit tu, kita akan datang mari awal didik diri. Gitulah. Tak susah. Lagipun kalau kita lambat pun dapat pahala sedekah. Walaupun tak dapat cover pun, tapi dapat pahala sedekah. Nak harapkan sedekah tiap hari, nak sedekah setiap minggu pun, tahulah diri sendiri macam mana. Jadi kita buat gitu, seolah denda diri sendiri. Istilah dipanggil dalam agama kita, panggil istilah dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Istilah dia. Bagi orang biasa ianya okey je. Tapi bagi muqarrabin ia berdosa. Tapi bukan berdosa betul. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bendanya tak berdosa tapi rasa berdosa. Macam mana yang kita salah faham, kita kata Nabi Adam, kenapa Nabi Adam berdoa lepas turun daripada syurga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz zalimin. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Kita kata kat Nabi, kita kata kat toki kita. Kita kata apa? Dia buat dosa lah. Sebab tu dia kata aku telah menzalimi diri sendiri. Kita dah sangka buruk kat toki kita. Tak tahulah, takut ada yang kata dia berasal daripada beruk macam Darwin nak cakap, tak tahulah. Kami ni semua berasal daripada Nabi Adam. Dia seorang yang kot daripada beruk, yang mengaku tu lah kot. Teori Darwin tu. Nabi Adam tu dia kata bukan sebab dia berdosa, aku menzalimi diri sendiri, bukan. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kenapa Nabi Yunus kena telan ikan, kemudian dia baca apa? Subhanaka in kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sehingga panas perut ikan tu, ikan nun, ikan paus ke ikan apa, terkeluar dan muntah balik. Kuruh masa tu dah. Keluar balik. Sebab apa? Sebab apa dia baca tu? Sebab dia rasa dia bersalah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Cerita ni buat paling panjang. Saya bukan bercadang nak cerita. Cuma kita tuduh dia. Kita tuduh Nabi Adam ni makan, langgar perintah Allah. Wala taqraba hazihi syajarah. Allah dah
dah larang jangan kamu hampir pokok ni. Dia bukan hampir, Nabi Adam siap makan lagi, langgar perintah Allah. Maka diturunkan ke bumi, ditelanjangkan, diturun ke bumi. Masa sujud tu, Rabbana zalamna, dia baca minta aku menzalimi diri aku kerana aku telah langgar perintahmu. Kita dah sangka buruk kat tok kiri kita. Sedangkan dia bukan gitu. Dia turun tu kerana dia apabila dia telah dicipta, dia dah tahu dah dia dicipta untuk melahirkan zuriat. Dia dicipta kerana inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta khalifah dekat muka bumi. Yang itu model baru, dulu jin dah ada. Model baru namanya insan, manusia. Aku nak cipta. Masa tu tak cipta Nabi Adam lagi. Maka Allah cipta Nabi Adam, cipta manusia kerana nak suruh jadi khalifah kat muka bumi. Tiba-tiba lepas cipta, letak dekat syurga. Macam mana nak ada khalifah kat muka bumi? Dekat syurga mana ada haid, mana ada nifas, mana boleh mengandung. Mestilah kena turun. Nak turun kenalah tekan Swiss. Swiss dia apa? Holding tu lah. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu hampir pokok ni. Kalau kamu nak duduk lagi dalam syurga, jangan hampir pokok ni. Kalau kamu dah sampai waktu yang mana aku cipta kamu wahai Adam untuk jadi khalifah, bukan duduk kat syurga. Kalau kau dah sampai waktu, dah explore semua syurga-syurga nikmat ni, nanti tak cerita kat anak cucu kau nanti. Supaya dia beramal dapat syurga ni. Explore dulu. Bila dah sampai waktunya nanti, tekanlah Swiss. Tapi selagi kau nak explore lagi syurga ni, jangan tekan Swiss lagi. Wala taqraba hazihi syajarah. Jangan hampir pokok ni. Kalau kau dah sampai waktu, hampirlah. Pakai sampai waktu, hampir dah makan. Bila makan, turunlah ke bumi. Kalau kita kata Nabi Adam buat salah, pokok tu ada duduk mana? Pokok tu berada di mana? Syurga. Dalam syurga ada ke benda tak boleh buat? Ada ke larangan dalam syurga? Nak buat apa kan boleh? Banyaklah kita. Siapa yang tipu dia? Syaitan. Kan kata syaitan yang tipu dia kan? Syaitan telah menggelincirkan dia dalam surah Al-A'raf ada cerita. Syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam. Panjang bahas ulamaknya. Syaitan boleh masuk syurga? Kata dalam syurga. Kata syaitan boleh menggoda Nabi Adam tu ketika di pokok tu dalam syurga. Oi, syaitan boleh masuk syurga? Kalau syaitan masuk syurga, kita bukan syaitan lagi yang boleh masuk. Macam mana? Banyaklah bahas ulama. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kita jangan sangka buruk kat dia lah. Jangan suruh. Kita kembali sikit ni. Tengok pukul apa dah. Jadi makmum jika dia dapat takbir, dia iman takbir. Yang saya cerita panjang-panjang, saya nak bagi tahu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagi dia kata aku menzalimi diri aku sendiri, dia tak zalim pun, dia tak buat salah, tapi dia rasa dia bersalah. Kan kita jumpa tuanku kan, ampun tuanku, sembah patik harap dia ampun. Bila kita buat salah dengan tuanku? Tak pernah kita jumpa dia baru pertama kali, kenapa minta ampun? Bukan minta ampun tanda kita salah. Begitu juga para nabi, dia tak buat salah. Nabi kan maksum, terpelihara daripada dosa. Kenapa sampai minta ampun sungguh-sungguh dekat Allah? Bukan minta ampun menandakan salah. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bendanya tak salah, okey aja bagi orang macam kita. Tapi bagi dia dah salah. Kita ada bank, dalam bank ada 1,000. Kita masuk dalam tabung RM10. Okey tak? Okey ya? Masuk tabung, masuk sedekah, derma. Okey ya? Orang ada 1 juta dalam bank, letak RM10. Rasa bersalah? Bersalah ke tak hukumnya? Tak. Itulah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tengok makam kita lah. Ada orang ada 1,000, aku bagi RM10 je. Patut bagi 100, patut bagi 500. Sahabat bagi semua. Tengok martabat kita lah. Dia rasa kalau aku tak bagi semua, dosa. Berdosa ke? Tak bagi langsung pun tak berdosa. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Banyak kali dah ulang ayat tu. Okey, jadi kita kembali balik. Imam dengan makmum. Masuk balik fiqh. Imam dengan makmum. Imam tengah tahiyat. Imam dikata kat sini, makmum dihukumkan dapat berjemaah berserta dengan imam selagi imam belum memberi salam yang pertama, meskipun ia belum sempat duduk bersama imam. Maknanya imam duduk fil alamin innaka hamidum majid, dia masuk. Dia pun Allah begitu, imam pun as-salah. Dia keluar semayang dekat mim Assalamualaikum. Mim tu keluar. Warahmatullah tu sunat. Masuk semayang dekat ra. Allahu akbar, ra tu. Jadi imam makmum kan? Imam as-salah, makmum Allahu
Allahu akbar, imam pun kum. Bar kum. Makmum bar, imam kum. Okey, adakah dapat jemaah? Dapat jemaah. Dapat berjemaah. Walaupun dia kata sini, meskipun ia belum sempat duduk bersama imam. Tak sempat duduk. Malah kalau duduk batal. Dia Assalamualaikum, Allahu akbar, kum. Kan? Lepas tu, imam ada salam sekali lagi, dia kata. Duduk dulu. Dia duduk, batal sembahyang. Tak boleh. Duduk lah kat atas, terus sembahyang. Macam biasa. Kerana salam yang kedua tu sunat. Tak boleh duduk dah. Tapi kalau dia dengar baru baca kama sallaitu ala Ibrahim, dia Allahu akbar, dia pun duduk. Bila dia dalam perjalanan duduk, imam assalamualaikum warahmatullahi, jangan break pula. Break, bangun balik. Jangan break, teruslah duduk. Lepas duduk, imam salam yang kedua, bangun. Ada masjid tu besar kan. Kita ambil orang naik, imam dah nak habis. Dah nak besar ni. Oh. Okey, kita dah tak masuk tempat masuk dalam soft ni. Kita sana kita Boleh. Dia gini, kalau dalam masjid, kalau namanya masjid, jauh mana boleh? Macam masjid apa? Tak, gini. Dalam kita sembahyang jemaah, pahala 27 kita tahu. Pahala salah satu daripada 27 tu pahala soft. Jadi kalau kita takbir jauh, mana putus soft, dapat 26. Gitu. Yang kita ingat dapat 27 tu dapatnya mana sembahyang jemaah? Kita fahamnya mana? Sembahyang jemaah dapat 27. Macam mana kita faham? Dalam sembahyang seorang dapat 1, sembahyang jemaah dapat 27. Dengan maksud sembahyang seorang sembahyang berjemaah perlu buat beberapa perkara yang sunat, sedangkan sembahyang seorang tak perlu buat benda tu. Dan beberapa perkara tu ada 27. Sebab tu dapat 27. Kalau kita buat 20, dapat 20 ya. Apa antaranya? Dekat rumah. Bila kat rumah, dia keluar rumah. Dia keluar rumah, kaki kanan ke kaki kiri keluar? Dah hajar dah hari tu 2 tahun yang lalu sebelum PKP. Macam ni kita nak tahu kaki kiri ke kaki kanan? Sini hajar ni. Ni salah udang Melayu biak. Ke salah tempat ni? Dah ingat dah bagi tahu. Kaki kiri kaki kanan dia ada kaedah. Dia jangan kita fikir masuk masjid. Jangan, dia ada kaedah. Masuk keluar kiri, masuk. Apa kaedah dia? Kita tak mau yang tu, kita mau kaedah. Apa kaedah? Kita nak melangkah, kita berada dan nak melangkah. Tempat yang kita nak melangkah tu lebih baik ataupun lebih kurang baik ataupun kurang baik. Jika yang kita nak melangkah tu lebih baik, kaki kanan. Kalau kurang baik, kaki kiri. Senang je. Rumah dan luar rumah mana lagi baik? Dalam baik. Masa nak keluar, kiri kanan. Kiri, bukan susah. Nak masuk nanti di luar rumah, tempat letak selipar atau luar rumah, dengan dalam rumah, mana lagi baik? Lagi mulia tempatnya. Dalam rumah, maka kaki kanan. Nak masuk masjid, nak keluar masjid, nak masuk disko, kaki kiri kanan. Jangan masuk. Nasib baik jawab jangan masuk. Nanti kata masuk kaki kiri pula. Masuk nak dakwah. Masuk nak dakwah. Contohlah, nak masuk ni pasar raya. Kiri. Nak masuk pasar kiri. Sebab tempat-tempat tak elok. Baca doa masuk pasar. Malah sebagian ulama kata baca doa masuk toilet nak masuk pasar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung daripada setan jantan dan setan betina. Ramai dalam pasar raya setan jantan setan betina. Baca gitu. Macam-macam masuk toilet. Kaki kiri. Nak keluar, kaki kanan. Gitulah. Itu kaedah dia. Jadi bila keluar rumah, kaki kiri dapat 1 dah. Lepas tu jalan masuk masjid, kaki kanan dapat 2. Baca tengok Allah maftahli abwaab rahmatik. Masuk baca doa 3 dah. Pakai duduk azan, jawab azan 4. Gitu satu. Jawab iqamah 5. Luruskan saf, lurus 6. Rapatkan saf, rapat 7. Apa lagi? Imam takbir, makmum takbir 8. 1. Imam 1 sampai habis semua ada 27. Tiba-tiba dia duduk kat belakang, tolak 1. Dapat 26. Okey daripada dia datang dekat saf, menyebabkan datang dah salam. Dia takbir di belakang, kemudian sembahyang kat belakang. Tak ada masalah sebab dalam masjid daripada makmum imam kepada makmum ataupun makmum terakhir kepada makmum yang lain, kaedahnya 3 hasta.
Di antara satu saf dengan satu saf. Lebih daripada 3 hasta putus saf. 3 hasta ni 3 kali. Jadi kalau saf pertama dengan saf kedua lebih 3 hasta, yang belakang tu dia panggil putus saf. Dapat 26 je yang belakang. Putus saf. Maksimum dalam masjid tak ada. Masjid tu 3 km. Duduk belakang haluh nampak. Sah. Janji dia tahu imam gerak macam mana. Boleh. Cuma dapat 26 tadilah, kurang satu. Itu tak tanya dulu. Tadi dia masuk kaki kanan. Tanya lagi, tadi jawab azan tak? Tanya lagi. Lah kali dapat berapa? Dapat 1 juga. Gitu lah. Dapat berkat sebagainya lah. Baca doa ke tidak? Tolak. Dapat sembahyang jemaah dapat 8. Macam tu lah. Dapat 12. Dia ni dapat baik sikit 20 gitu. Ini hebat, dapat 27 gitu. Jadi itu kalau dalam masjid. Jauh mana pun boleh takbir untuk nak dapat ni. Kalau imam tengah rukuk, sunat juga. Jauh pun Allahu Akbar, rukuk. Untuk dapat rukuk imam, untuk dapat rakaat. Bila imam i'tidal apa semua, kalau sembahyang kat belakang. Kalau ada rakaat yang seterusnya, masa tu jalan slow-slow. Masuk jalan slow-slow tu 1, 2, berhenti. 1, 2, tu mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada, dia jalan lamba je. Tengok mazhab lain. Wah, dia ni sembahyang, tangan duk gini. Laju jalan ni. Laju jalan ke depan. Dia okey, dia tak kisah. Janji pada mazhab lain, janji macam mazhab Hanafi apa kan. Janji masih lagi nampak rupa sembahyang, maka tak batal. Macam mana rupa sembahyang? Kan rupa sembahyang tu. Mana ada orang berjalan tiba-tiba macam tu dengan tapi berjalan. Lepas tu ada orang kalau kadang sesama apa kan. Gitu, berapa anggota gerak tu. Kita tak, kita tertib ni. Lebih 3 gerakan anggota besar berturut-turut batal. Diorang tak. Diorang janji nampak sembahyang. Tapi kalau dia buat ni lompat-lompat, ada tak orang sembahyang lompat-lompat? Tak nampak dah, batal. Mereka baru batal. Selagi ada nampak rupa sembahyang, walaupun pelik sikit, tapi rupa sembahyang, masih lagi sah. Tu mazhab mereka. Mazhab kita tak kira rupa tak rupa. 3 gerakan besar tu dah bukan sembahyang dah tu. Duduk menghadap raja pun duduk. Baru ni tengok dalam TV, kerah je kat belakang. Kerah sebab tak tahulah kerah sebab apa, tapi kerah je depan tuanku. Baca pun slow. Kenapa tak garu-garu? Lek lo, air minum lo. Tak ada tak? Elok je baca kan. Itu depan agung. Ini depan Malikul Mulk, raja segala raja. Patut gigil. Jadi tertiblah sikit. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Satu langkah, 2 langkah. Masuk saf. Jika ada lagi rakaat. Kalau tak ada rakaat, sembahyang seorang-seorang belakang. Dapat 26. Jadi ya. 26. Okey. Tetapi jika takbir makmum serentak dengan salam, imam kata Syekh Ramli tidaklah ia dapat berjemaah itu dan jadilah sembahyangnya itu sebagai sembahyang seorang diri, dan kata Syekh Ibn Hajar dapat jemaah juga. Kalau ngam-ngam Allahu Akbarkum, nak cakap tak boleh, saya mulut satu. Ra dengan mim tu sekali. Yang tadi Allahu Akbarkum. Bukan. Allahu Akbarkum dapat. Itu memang sepakat Ibn Hajar, Syekh Ramli dapat. Tapi yang ni bar dengan kum tu sekali. Nak buat tak boleh lah. Sebab seorang. Kena 2 orang. Bunyi r dengan mim tu bunyi sekali. Kata Syekh Ramli tak dapat jemaah. Tapi haram batalkan. Teruskan sembahyang tapi dapat 1. Kata Ibn Hajar dapat jemaah juga. Yang tak dapatnya imam dah Assalamualaikum bar. Itu sepakat tak dapat. Tak dapat. Yang ni serentak. Macam tu sekali ulama bahas. Nak beritahu besar cerita bab solat jemaah ni, bukan buat lebih kurang aje. Berhenti kat situ lah. Ada pun sikit lagi. Ada pun berjemaah pada sembahyang Jumaat. Berhenti kat situ. Itu bukan stesen besar tu stesen kecil. Tapi boleh lah. Ada pun berjemaah pada sembahyang Jumaat hukumnya fardu ain. Tu. Ada pun berjemaah pada sembahyang Jumaat hukumnya fardu ain. Tangguh dulu, sekejap lagi kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi pukul 9.30 sampai 10.30. Sebelah. 9.30 sampai 11 kitab Kifayatul Muhtadi. Ini kitab Idah Menuntun, beza pekah juga tapi detail dia lebih daripada tadi. 9.30 sampai 11. Sekejap lagi Wallahu a'lam. Sudah ingat tasbih kaf.